Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil, yang berbahagia pengurusi majlis, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita dihimpunkan oleh Allah untuk sama-sama kita menyempurnakan tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lupa. Kita berhenti di hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, lamma khalaqallahu ta'ala jannata adn khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar thumma qala laha takallimi faqalat qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun thumma qalat inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi jannatu adn dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata manusia dan tidak terdengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terlintas di hati manusia, yakni walaupun mereka khayal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh supaya berkata-kata. Maka syurga itu berkata, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung
orang-orang yang beriman ataupun percaya inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa mura'in. Aku haramkan daripada memasuki aku ini 3 golongan manusia, iaitulah yang bakhil, yang munafik, dan juga yang riya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syurga merupakan idaman kepada sesiapa sahaja, sama ada yang beriman kepada Allah mahupun yang tidak beriman kepada Allah. Hatta sebahagian daripada agama-agama yang dicipta melalui akal manusia, seperti agama Buddha, Hindu, Konfusius, dan banyak lagi agama-agama yang lain, mereka terpaksa mengakui bahawa selepas daripada manusia meninggal dunia, di sana akan ada satu zaman pembalasan. Zaman manusia yang melakukan kebaikan di dunia pasti mesti ada balasannya. Begitulah sebaliknya, manusia yang jahat, yang derhaka, yang sentiasa menzalimi orang lain, pasti akan dibalas selepas daripada kematian. Menyebabkan mana-mana agama yang bertapak di atas muka bumi daripada dahulu sehingga kepada sekarang ini, mereka ada konsep, ada pembalasan selepas daripada mati. Bagi agama-agama ini, apabila disebut syurga, mereka percaya. Cuma mereka mengulas syurga ini dengan berbagai-bagai keadaan. Ada yang mengatakan syurga melalui tanasukhul arwah. Roh akan berpindah. Roh yang baik akan melahirkan manusia lain yang baik daripada roh orang yang baik. Roh yang jahat akan bertukar kepada makhluk-makhluk yang jahat. Maka mereka mengatakan yang bertukar kepada makhluk yang baik, itulah dia alam syurga. Apa yang saya nak sebut bahawa konsep adanya pembalasan ini di dalam agama Islam adalah satu perkara yang wajib, yang mesti. Dan alhamdulillah, di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa ta'ala dedahkan satu persatu di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah dedahkan satu persatu di dalam hadis-hadis baginda. Bagi ideologi-ideologi yang lain, mereka tidak ada sumber, sehingga pembalasan ini apabila difikirkan dengan akal, mereka buat macam-macam. Mereka sebut macam-macam di dalam kaedah keagamaan mereka. Semua ini adalah satu ramalan yang tidak tepat, yang tidak boleh diterima oleh mana-mana agama. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendedahkan kepada kita satu ilmu yang dipanggil di dalam kitab Tauhid sebagai sam'iyat dan ghaibiyat. Benda yang perlu kita dengar daripada Quran dan hadis. Kena dengar. Dan dia adalah perkara ghaib, tetapi dia pasti akan berlaku kepada manusia. Rasulullah menyebut, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala
mencipta Jannatu Aden, sebuah syurga yang dipanggil namanya dengan Aden. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta di dalamnya nikmat yang sangat besar yang tidak pernah mata manusia melihat di dunia, yang tidak boleh difikir oleh akal manusia. Hatta kalau kita khayal syurga Allah ini, tiang dia daripada emas, kita khayal bumbung dia ini Allah buat daripada belian yang terpancar-pancar cahayanya. Belian kita tahu, saya bisnes belian besar ni, pernah saya ambil belian besar-besar kelingking ni, harga dia 70,000 sebiji, 70,000. Dan saya pernah tengok yang besar ni harga dia 500,000 juta. Cuma kalau ambil ini memang nak jual payah, tak boleh. Kita khayal atap syurga kita ini daripada belian, yang orang ais ini yang paling mahal. Tapi di Malaysia ni ada orang pakai, nama dia tak berapa lupa, tak berapa ingat, tapi moh belakang tak berapa ingat. Harga dia 400,000, 500,000, walaupun kecil. Kita khayal perhiasan di dalam syurga Allah. Allah letak tiang ini emas, kemudian diletak belian mengelilingi. Allah isytiharkan semua ini milik kita. Kita khayal. Rasulullah mengatakan syurga lebih indah daripada itu. Luas mana syurga Allah, kita khayal, sayup mata memandang. Kita khayal sampai tahap itu. Syurga Allah lebih indah daripada itu. Ini dia syurga Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keizinan kepada syurga. Syurga boleh bercakap. Kediaman kita tak mampu bercakap. Syurga boleh bercakap. Neraka Allah boleh bercakap. Disebut di dalam Al-Quranul Karim, wal'iyazubillah, satu masa para malaikat ini menggerahkan manusia yang ramai, dihumbangkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ramai. Daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga kepada hari kiamat, dihumbangkan masuk sangat ramai dalam dunia ini. Malaikat bertanya kepada neraka Allah, halim talat, adakah kamu sudah penuh? Wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Neraka bagi jawapan, dia boleh bercakap. Dia tanya, hal mim mazid? Kalau ada tambahan lagi, dipersilakan, datang, mari. Perut aku ni luas lagi. Wal'iyazubillah, dia boleh bercakap. Begitu juga di dalam hadis pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dedahkan syurga ini dia bercakap. Di padang mahsyar, apabila manusia dibentangkan oleh Allah amalan-amalan mereka, Allah mengasingkan di antara ahli syurga dan ahli neraka. Ahli syurga duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah naungan Allah, diiringi oleh sekalian para malaikat. Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dia lihat, inilah dia kumpulan manusia yang menjadi tetamu dia. Syurga berkata, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun.
Demi sesungguhnya orang-orang mukmin ini mereka akan berjaya, diberi kejayaan oleh Allah, diulang 3 kali oleh syurga. Syurga bercakap, demi sesungguhnya berjaya orang-orang mukmin, demi sesungguhnya berjaya orang-orang mukmin, demi sesungguhnya berjaya orang-orang mukmin. Lalu syurga mengatakan, inni haramun alayya kulli bakhilin wa munafiqin wa mura. Aku haramkan 3 golongan manusia untuk masuk ke dalamku. Syurga sebut, aku haramkan. Syurga sebut selepas daripada mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bakhil, wal iazu billah. Bakhil sifat yang dicipta oleh Allah ke atas setiap manusia. Kalau manusia tidak ada bakhil, hancur dunia. Tak boleh. Sebab itu Allah yang maha mengetahui, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah pernah menjawab kepada malaikat bila Allah nak cipta manusia datang ke dunia. Malaikat ini bagi tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini makhluk bernama manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, adakah kamu akan mencipta manusia datang ke bumi yang sifat mereka ini yusfikud dima, menumpahkan darah, dia membunuh, dia membinasakan muka bumi Allah. Ini sifat manusia, dia membunuh. Sebab manusia ada sifat dengki, bakhil, tamak, takabur, riya. Ini sifat manusia. Kalau ada orang mengatakan manusia tidak ada riak, tidak ada bohong, tidak ada apa, ini tak betul. Manusia mesti ada riak, mesti ada takabur, mesti ada sifat-sifat yang mazmumah. Kalau tidak ada sifat ini, bukan manusia namanya. Yang tidak ada sifat ini adalah malaikat. Tinggal lagi, sifat ini mesti ditekan oleh iman manusia. Kalau tidak ada bakhil, kelam kabut segala-galanya. Kita dapat gaji siang hari tadi, kebetulan tak singgah lagi dekat rumah, kita ada anak isteri, datang ke masjid, tengok tabung masjid, gaji kita 10,000, cabut 10,000, bubuh semua. Kalau tidak ada sifat bakhil, kelam kabut. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab kepada malaikat, kerana malaikat faham manusia ni ada bakhil, manusia ada zalim, manusia ada takabur, angkuh, sombong, macam-macam. Malaikat bagi tahu, wahai Allah, aku orang yang bertasbih kepadamu. Mengapa tidak dijadikan malaikat datang ke dunia? Mengapa dijadikan manusia yang sifat dia menumpahkan darah, sifat dia angkuh, sombong? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang kamu tak tahu. Allah jadikan manusia ada sifat mazmumah. Allah cipta kepada manusia ada sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Manusia ada bakhil, manusia ada pemurah, manusia ada takut. Dalam waktu yang sama manusia ada sifat berani. Manusia suka ikut hawa nafsu. Dalam waktu yang sama manusia ada iman.
Allah yang maha mengetahui cara mana Allah buat. Allah jadikan kepada manusia ada agama, ada syariah. Syariat inilah akan mengawal kebakhilan manusia. Syariat ini akan mengawal munafik manusia. Syariat inilah yang akan mengawal sifat riya, sifat takabur, sifat sombong dan sifat-sifat yang mazmumah yang lain. Dalam hadis ini, syurga Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada penduduk di alam mahsyar, inni haramun ala kulli bakhilin, inni haramun alayya kulli bakhilin. Alayya bubuh titik dan bubuh bagi, aku haramkan ke atasku. Haramkan mereka ini masuk ke syurgaku. Siapa dia? Pertama, bakhil, orang yang bakhil. Bila mereka tidak ada agama, tidak ada iman, sifat bakhil yang sedia ada di dalam diri manusia, dia akan bermaharajalela. Dan dengan adanya sifat bakhil ini menyebabkan bakhil, dia boleh menentukan hala tuju manusia itu. Hala tuju tuan dia. Bakhil kita tak nampak. Kita tengok manusia sama, kita tak tahu mana yang pemurah, mana yang bakhil. Kita tak tahu. Sebab sifat bakhil tak dapat dilihat oleh manusia. Sebagaimana iman tak dapat dilihat oleh manusia. Tapi kalau bakhil ini dikawal oleh agama, maka dia boleh menentukan kehidupan yang harmoni, yang aman damai dalam kalangan manusia. Kalau bakhil tidak dikawal oleh agama, dia akan kelam kabut. Manusia akan dikawal oleh kebakhilan dia. Ada orang bakhil ini melampaui batas. Ada di tempat saya, para hadirin sekalian. Bakhil dia ni bukan kadar dengan anak dia, dengan isteri dia, dengan orang lain tak sekira lah dengan orang lain. Dia masuk kedai kopi, dia tak pernah minta teh susu, teh O. Teh O terus dia ambil duit, dia bayar terus. Takut lewat bayar nanti kena belanja orang lain. Dia bayar terus, ambil teh O, bayar terus mari. Teh O ni dia duduk panas, dia bubuh dalam piring. Dia bubuh dalam piring, yang dalam cawan ini dia letak atas meja. Kalau takdirlah mari kawan-kawan dia yang dia rasa segan, dia rasa malu, dia akan makan dalam piring. Yang dalam cawan ini, dia kata kamu minum yang ni. Dia tak ambil. Dua itik tak ambil. Dia ada supermarket, berniaga besar, duit dia banyak dalam bank. Ialah orang bakhil, banyak duit dia dalam bank. Isteri dia kalau masuk dalam kedai, kalau ambil kicap, undang-undang kicap tak boleh habis dalam masa 2 bulan 1 botol. Dia tulis dalam buku, ambil kicap tarikh berapa. Saya bukan reka, ini cerita semua. Sampai isteri dia pernah mari mengadu kepada saya, isteri dia pernah minta cerai, macam-macam lah. Sampai dia ambil budu. Orang Besuk, orang Kelantan ni suka makan budu. Sekarang ni orang Selangor pun makan dah budu. Budu ini dia bubuk. Budu ni biasa dicicah dengan ikan tawar apa semua sekali. Cicah dengan ikan tawar ni haram, tak boleh. Sebab dia cepat habis budu. Dia kena cicah dengan kacang panjang. Kacang yang panjang. Cicah tak boleh rebahkan, kena sambil berdiri. Cicah sambil berdiri tu minum. Ada manusia ni sampai tahap dia bakhil dengan diri dia sendiri. Saya tahu duit dia banyak. Pegawai bank pernah sebut kepada saya, juta duit dia dalam bank. Dia pakai kereta tayar nak cabut, dia takkan tukar. Kusyen dia cari, dia letak kayu. Dia letak kayu atas kusyen dia. Ada manusia sampai tahap ini. Ini bakhil. Kalau kita biarkan bakhil ini bermaharajalela, bakhil ini dia boleh bakhil untuk dia sendiri. Sampai tahap itu.
Para hadirin, kalau ada duit gunalah. Sebelum daripada mati, nak makan ke, nak pakai ke apa, gunalah. Dan guna sebahagian daripada kita, sebahagiannya untuk kita jadikan bekalan selepas daripada kita mati. Kita tukar duit kita yang ada sekarang ini, sebab duit kita ke mana saja kita nak pergi, kita kena tukar. Nak pergi ke Amerika, kita kena pergi money changer, kena ambil dolar. Kalau kita bawa RM Malaysia, jawab dia kita akan kebuluran di Amerika. Kita nak pergi ke Eropah, kita kena ambil euro. Kita kena bawa dolar, kena bawa pound. Nak pergi ke Jepun, kena bawa yen Jepun. Kita nak pergi ke akhirat, kena bawa duit yang laku di akhirat, iaitulah pahala. Nama dia as-sawab, pahala. Ini duit pahala. Bila kita ada duit di dunia ini, kena pergi money changer. Bagi kepada fakir miskin, itu money changer. Kita bagi ke masjid, itu money changer. Kita jumpa dengan al-yatama wa fi sabilillah, kita jumpa dengan kumpulan ini, itu adalah money changer. Kita ambil duit kita, kita bagi kepada mereka ini, kita akan dapat duit hari akhirat. Nama dia sawab, nama dia pahala. Kalau banyak duit ini di hari akhirat, kita jadi orang kaya di hari akhirat. Bila jadi orang kaya, semua bidadari nak pada kita. Apa benda yang kita nak makan dalam syurga, kita boleh beli kerana kita orang kaya, duit kita banyak. Telaga Kausar ada satu, kita boleh bayar harga air kerana duit kita banyak. Kita nak apa di hari akhirat? Duit kita banyak, kita boleh beli. Tapi kalau duit kita sikit, macam dunia lah. Kalau dalam poket duit ni ada RM3, RM2, cuba tanya muslimat, muslimat mana nak ke dia? Dia jebeh ya, poket dia kata ada RM3 je, belagak lebih, siapa nak? Tapi cuba dalam poket ada juta. Orang tua ni, muslimat yang muda nak lagi. Sebab apa? Juta. Kehidupan kita di hari akhirat hampir sama. Kalau kita duit banyak di hari akhirat, Masya Allah, kerana kita pandai di dunia, kita sentiasa masuk money changer yang banyak di dunia. Kita ada tukaran kita yang banyak untuk bekalan di hari akhirat. Apa benda yang kita nak di hari akhirat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata syurga, kumpulan yang pertama aku tidak redha masuk ke dalamku, iaitulah al-bakhil, orang bakhil. Orang yang tak pandai masuk money changer hari akhirat. Tak pandai. Ada duit, bakhil. Kalau dia guna tempat lain, bukan salah. Padang golf bayar yuran 100,000, boleh bayar. Masjid hari Jumaat, tabung lalu depan dia ni RM1 bagi. Padang golf dia bagi 100,000. Bakhil. Kalau bagi padang golf 100,000, biarlah masjid 100,000. Bukan salah, tak salah. Saya tak mengatakan salah. Tapi kalau yuran padang golf kita boleh bubuh 100,000, biarlah masjid juga 100,000. Ataupun masjid mesti lebih daripada itu. Hak kepada fakir miskin, hak kepada ibnu sabil, wa fi sabilillah, biar lebih daripada apa yang kita belanjakan di dunia. Barulah kita tak termasuk dalam kumpulan al-bukhala, orang-orang yang bakhil. Yang kedua, munafik. Munafik, kumpulan manusia yang sangat keji, yang sangat jahat, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tahap Allah menyebut di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafik akan ditempat oleh Allah di tempat yang paling bawah dalam api neraka. Orang munafik ini dia sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, dia menunaikan ibadat haji. Dalam waktu yang sama dia munafik. Dalam Al-Quranul Karim kalau kita baca munafik,
Surah Al-Munafiqun, Suratul Ahzab. Allah cerita peristiwa orang munafik di dalam surah Al-Ahzab panjang. Antaranya firman Allah Ta'ala, wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiy yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada berlakunya peperangan Ahzab. Lalu dia sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minta izin nak keluar daripada Madinah Al-Munawwarah, nak balik tengok rumah kami yang kosong, yang tidak ada orang jaga." Rumah tidak ada orang jaga, dia kata nak keluar sekejap daripada Madinah, nak bagi amanah kepada sesiapa untuk jaga rumah, nak urus rumah, nak urus kebun dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi keizinan. Rasulullah dia sangka baik kepada orang. Orang mari sebut rumah tak ada orang nak jaga. Rasulullah kata tak apa, balik. Dia bagi tahu kepada Rasulullah nak balik tengok rumah, kemudian nak mari semula ke Madinah Al-Munawwarah. Allah buat turun ayat, in yuriduna illa firara. Sebenarnya kumpulan ini bukan masalah rumah, tapi dia nak lari daripada peperangan Ahzab. Dia keluar daripada Madinah, langsung dia tak mari Madinah Al-Munawwarah. Dia janji dengan Rasulullah dia nak datang, dia tipu Rasulullah. Mereka ini munafik. Para hadirin hadirat sekalian, suka saya sebut pada malam ini, dalam Al-Quranul Karim ini istilah munafik tidak pernah berlaku kerana kis sembahyang, kerana kis puasa, kerana kis zakat, kerana kis haji. Tidak ada. Munafik adalah kerana perjuangan Islam. Orang yang berlengah-lengah dengan perjuangan Islam, orang yang mengasingkan diri mereka untuk memperjuangkan agama Allah, untuk berjihad di jalan Allah, inilah dia kumpulan munafik. Kita tak pernah bertemu dalam Quran, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak jawab salam kepada orang yang lewat datang masjid, orang yang lewat untuk menunaikan ibadat haji umrah, orang yang menangguhkan bayaran zakat. Rasulullah dan Allah sendiri tak pernah sebut mereka ini munafik. Dan Rasulullah tak pernah berlaku tak jawab salam kepada orang yang lewat pergi ke masjid. Kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab salam kepada seorang sahabat apabila Rasulullah mengatakan kita nak pergi ke satu medan untuk memerangi musuh-musuh yang datang daripada Rom. Mereka nak mengintip Madinah dan mereka nak mengkhianati Madinah. Rasulullah kata mereka berhimpun di Tabuk. Di Tabuk. Nabi kita pergi ke Tabuk di dalam peristiwa peperangan Tabuk. Dia jawab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kuda saya laju. Kuda saya laju. Saya akan simpan dulu barang perniagaan saya. Saya akan kemas barang perniagaan. Rasulullah, pergilah dulu. Saya akan pecut dengan kuda saya. InsyaAllah kita akan sampai ke medan Tabuk masa yang sama." Kuda saya laju. Itu saja, kuda saya laju. Bukan dia tak pergi, dia pergi. Cuma dia kemaskan barang dulu. Dalam riwayat mengatakan dia kemah barang, dia simpan barang dia pecut dengan kuda. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah pergi separuh jalan, bertemu dengan seorang, dilaporkan kepada Rasulullah musuh telah lari. Musuh dengar Rasulullah pergi, dia cabut lari. Psikologi peperangan Islam tak cari peperangan. Bila musuh lari, Rasulullah pusing balik, Rasulullah isytihar kepada dunia, Islam menang. Tapi Rasulullah pergi separuh jalan, Rasulullah pusing balik. Dia pecut dengan kuda laju, dia selisih tengah jalan. Selisih tengah jalan, dia sebut, "Assalamu alayka ya Rasulullah."
Nabi kita pusing kepala paling kelain. Rasulullah tak jawab salam dia. Kenapa? Lewat pergi ke medan peperangan, bukan tak pergi. Melengah-lengah pergi ke medan perjuangan. Rasulullah tak jawab salam. Allah menurunkan ayat, dia adalah memiliki ciri munafik. Walaupun sebahagian ulama mengatakan dia tidak munafik, tapi dia ada ciri itu. Rasulullah tak jawab salam. Tidak ada dalam sirah Rasulullah tak jawab salam kerana lewat ke masjid, lewat bayar zakat. Tidak ada. Lewat dan melengah-lengahkan perjuangan Islam, mereka adalah munafik. Dalam peperangan Tabuk juga kita lihat ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat. Bila Rasulullah mengatakan kita perlu sejumlah bala tentera untuk kita pergi ke Tabuk. Satu riwayat mengatakan Rasulullah nak 700 orang, ada riwayat kata 1000, tak apalah. Lalu orang yang berkumpul ini lebih daripada 1500, lebih daripada yang Rasulullah sebut. Lebih, jumlah dah lebih. Maka ada orang yang mendahului Nabi. Dia kata macam mana? Dah jumlah sudah ramai, kita tak payah pergilah. Dia kata dah ramai dah, kita bagi sumbangan kita, kita bagi bantuan. Ada orang yang bagi kuda, ada orang yang bagi pedang, baju besi. Dia kata kita tak payah pergi kerana jumlah sudah melebihi yang ditetap oleh Rasulullah. Dia bagi bantuan, ada bagi makanan, bagi macam-macam. Sehingga orang yang masuk medan pula, dia mengatakan kita tak payah bawa barang kita dah, kerana yang orang sumbat dah banyak. Takkan nak guna kuda kita lagi, kerana kita dah masuk medan peperangan. Rasulullah tak tahu perkara ini, tak tahu. Mereka pergi, sehingga berlaku musuh lari, balik ke Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, buat turun ayat, wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaik. Dan ada 3 orang yang ditangguh keampunan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguh keampunan kepada 3 orang ini kerana dialah mengeluarkan kenyataan, mendahului Nabi. Dia tukang bawa cerita, kita tak payah pergilah, kita bagi sumbangan. Allah buat turun ayat, 3 ditangguh keampunan, sehingga dia rasa sempit dunia, sempit dada dia, dan seolah-olah tidak ada peluang Allah akan ampunkan dosa dia. Siapa dia 3 orang? Para hadirin hadirat sekalian, yang pertama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bukan calang-calang manusia, Ka'ab bin Malik. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Murarah ibn Rabi'. 3 orang sahabat ni, sahabat utama yang banyak berjasa kepada Islam, yang banyak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam isu perjuangan Islam jangan main. Silap sikit, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menghukum dia. Sampai ke tahap Rasulullah tak jawab salam dia, dan satu Madinah Al-Munawwarah tak jawab salam dia. Sampai dalam kisah Ka'ab bin Malik ini, dia pergi ke kedai. Ka'ab bin Malik ni orang Samsi. Dia macam Sayyidina Umar. Dia kuat dengan Islam. Dia masuk dalam kedai, dia sebut Assalamualaikum. Orang senyap belaka. Dia kata sebab apa tak jawab salam aku? Orang ramai sebut selagi Rasulullah tak jawab salam kamu, kami tak akan jawab. Dia pergi ke sana orang jawab macam tu, dia pergi ke sini orang jawab macam tu. Sampai satu masa dia fikir, dia ada seorang bapa saudara yang miskin. Dia yang bagi rumah dekat bapa saudara dia. Dia yang bagi nafkah, bagi sumbangan, duit tiap-tiap bulan. Maknanya begitu. Dia yang membiayai bapa saudara dia. Bila orang lain tak jawab salam belaka, dia kata kali ini dia nak menyejukkan hati dia. Dia nak pergi rumah bapa saudara dia. Rumah dia bagi, perbelanjaan tiap-tiap bulan dia bagi. Mudah-mudahan bapa saudara akan jawab salam dia.
Dia pergi, Assalamualaikum ya ammi, salam sejahtera ke atasmu wahai bapa saudaraku. Bapa saudara dia lenggok ke langit. Nak tak jawab, anak saudara yang banyak berjasa. Sehingga bapa saudara dia mengalir air mata. Dia tunduk, dia panggil, wahai Ka'ab, demi Allah, selagi Rasulullah tidak jawab salam kamu, aku tak akan jawab salam kamu, walaupun kamu tarik semua harta benda ini. Di pulau. Mengapa? Kerana perjuangan Islam, para hadirin sekalian. Tanggungjawab untuk kita tegakkan Islam di atas muka bumi Allah adalah tanggungjawab yang besar. Kerana Islam, Allah tak jadi perkembangan dia ini dengan kun fayakun. Sebab itu syurga, dalam hadis ini, syurga mengatakan, aku tidak redha orang munafik ini masuk ke dalam aku. Kerana munafik yang membabitkan perjuangan Islam, bukan membabitkan perkara lain. Walaupun sifat munafik, dia bercakap bohong dalam perjuangan Islam. Ini orang munafik. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala senaraikan ada 3 kategori manusia. Yang pertama bakhil, yang kedua munafik, yang ketiga iaitulah murah, iaitulah orang yang riya, wal iazubillah. Kebaikan yang dia buat nak tunjuk pada orang, tidak jujur dia pada Allah, tidak ikhlas dia pada Allah. Kalau boleh dia nak bermuka-muka dalam perkara kebajikan yang dia buat, kebaikan yang dia buat, terutama sekali kebaikan-kebaikan yang membabitkan manusia, tolong manusia, bantu manusia, maka dia tunjulkan, dia riak. Syurga mengatakan, aku tidak redha 3 kumpulan ini berada di dalamku, di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagi laluan untuk azan sekejap. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, tanda orang yang riak ada 4. Pertama, malas jika sendirian. Yang kedua, tangkas jika ia di muka orang. Yang ketiga, menambah amalannya jika dipuji. Yang keempat, mengurangkan amalan jika dicela. Ini 4 sifat. 4 sifat ini, para hadirin hadirat sekalian, kita kena anggap inilah sifat yang ada pada diri kita. Inilah dia sifat. Dan memang sifat ini bermaharaja lela dalam diri kita. Kita buang, kita ikhtiar, kita perangi, kita buang segera, supaya 4 sifat ini dia pergi jauh daripada kita, dan dia tidak menguasai kita, dan insya-Allah kita tidak akan termasuk dalam golongan orang yang riya, yang munafik, yang bakhil. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mukmin, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah kuliah maghrib kita pada malam yang mulia ini. Kisah itu kita baca sendiri, dan insya-Allah bulan hadapan ini kita akan masuk hadis yang seterusnya di muka surah 14, insya-Allah. Sebelum daripada saya berundur pada malam ini, sekali lagi saya nak mengumpulkan kutipan dana untuk tujuan pembangunan kompleks dakwah Islamiah kepada masyarakat bukan Islam. Yang saya rasa baru ni saya dah cerita satu fenomena yang menyedihkan kita berlaku dalam negara, apabila masyarakat yang beragama Buddha, beragama Hindu pada hari ini, mereka mula meninggalkan agama mereka. Terutama sekali Buddha, orang Cina. Orang Cina dia mula tinggal agama Buddha kerana agama Buddha ini bercanggah dengan fitrah manusia.
Tak boleh makan garam, tak boleh makan daging, tak boleh pakai emas walaupun perempuan, tak boleh pakai pakaian yang warna-warni, tak boleh berniaga tak boleh, bergeloman dengan dunia tak boleh. Yang lebih teruk lagi, bila kuat beragama tak boleh kahwin. Tok Cha dia tak kahwin, dia tak boleh kahwin, menyebabkan orang yang nak jadi ahli agama semakin lama semakin kurang. Kerana kalau jadi ahli agama tak boleh kahwin, macam mana kita nak elok? Ni yang ramai-ramai nampak senyum molek sebab ada isteri kan. Kalau tak ada isteri masam Melaka ni. Muslimah begitu juga, kerana ada suami yang nampak senyum. Kalau tak ada suami masam. Agama Buddha ini tak boleh, menyebabkan penganut agama Buddha mereka keluar, tapi sayang mereka masuk Kristian di Malaysia. Kajian dalam tesis PhD saya buat, seramai kurang lebih 32% di Semenanjung sahaja, 32% orang Buddha ini mereka masuk Kristian. Masuk Islam hanya 3% sahaja, 32% masuk Kristian. Bila saya buat kajian soal selidik, saya bertemu dengan ramai orang Cina, hampir mencecah 5,000 orang yang saya jumpa. Sebahagian daripada merekanya, kurang lebih dalam 500 orang, dia beragama Kristian, dia baru convert agama Kristian. Saya tanya dia, sebab apa you masuk Kristian, you tak masuk Islam? Agama Islam lebih baik daripada Kristian. Saya sebut satu. Dalam agama Kristian, dia tidak ada masalah pemerintahan, masalah pentadbiran. Islam ni agama yang lengkap, yang syumul. Ada masalah ini, saya sebut dalam Qurannya suruh begini. Yang kedua saya sebut, Islam ni agama resmi negara. Agama resmi negara. Tapi dia tak masuk Islam, masuk Kristian. Bila saya tanya dia, kenapa? Dia jawab mudah ya. Orang Islam tak pernah hajak dia masuk Islam. Mudah dia jawab. Berbanding dengan Kristian, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, dengan risalahnya, dengan sebarannya, sampai peringkat gereja-gereja di Kuala Lumpur ini, dia buat majlis makan malam, panggil orang Cina pergi makan, dia ucap terima kasih balik. Bulan depan dia panggil lagi, dia sebut inilah dia kebajikan yang gereja dapat buat, dia ucap terima kasih banyak kerana mari di gereja balik. Mari yang ketiga, dia sebut lagi Jesus macam mana, kitab Bible dia macam mana, begini balik. Kemudian dia sebut lagi agama Kristian begini balik. Akhir sekali masuk Kristian. Para hadirin sekalian, cuba kita renung, berapa kali kita buat usaha ini untuk tarik masyarakat bukan Islam masuk Islam? Sepanjang hidup kita, berapa kali kita terabai? Tak dibuat oleh pihak kerajaan, walaupun dengan maaf saya sebut pusat zakat. Zakat ini ada wal muallafati qulubuhum. Satu bahagian zakat Allah minta supaya guna untuk dakwah kepada bukan Islam, kena bagi kepada orang yang wal muallafati qulubuhum, orang yang tidak bermusuh dengan Islam. Kena bagi duit. Sebab apa? Nak tarik dia masuk Islam. Berapa kali, dengan maaf saya sebut, ini muhasabah, bukan saya nak hentam siapa, tidak. Berapa kali pejabat zakat guna untuk dakwah? Tidak ada. NGO tidak ada. Perkim, dia jaga orang yang sudah masuk Islam. Dan yang duka cita, setengah daripada yang baru masuk Islam, dengan maaflah, mudah-mudahan yang ada dalam masjid ini tidak macam yang saya sebut. Dia nak kad perkim ya. Bila ada kad perkim, dia ada lesen besar. Dia mari hampas sejadah dalam masjid, dia minta sedekah. Masuk Islam dia jadi minta sedekah. Masuk minta sedekah. Memang orang Islam kita kena bantu. Tapi kalau jadi satu budaya macam ni, dia memberi kesan yang sangat tak baik kepada agama Islam. Jadi oleh yang demikian, para hadirin sekalian, oleh kerana bidang ini bidang pengajian saya pikul tanggungjawab ini bersama dengan kawan-kawan, tapi saya diamanah untuk jadi pengurusi. Maka saya ambil kerja yang berat. Alhamdulillah, saya boleh wakafkan tanah saya. Saya sebut ini bukan untuk riak, tapi untuk bagi dorongan kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya kebetulan saya beli tanah di pinggir bandar 5 ekar. Saya wakaf 3 ekar. Saya ambil 2 ekar untuk rumah saya. 3 ekar tepi bandar ni, para hadirin sekalian, kalau jual juta.
Alhamdulillah saya bina, dan saya keluarkan duit perniagaan saya sebanyak 1.5 juta. Saya buat bangunan, dan bangunan ini dianggarkan mencecah dalam 3.5 juta. Jadi di samping saya pungut sumbangan, kita perlu lagi kurang lebih 1 juta. 1 juta lagi insya-Allah kompleks dakwah ini akan siap. Satu kompleks yang besar 100 kaki kali 120 kaki, lebih kurang masjid ni besar, tapi tinggi dia 5 tingkat. 5 tingkat. Saya buat besar lah, yang lengkap, dengan bilik operasi dakwah, dengan bilik percetakan, dengan bilik mesyuarat, dengan kelas-kelas pengajian. Saya akan buat 2. Yang pertama sekali untuk operasi dakwah, yang kedua saya nak buat pusat pengajian yang akan mengeluarkan tenaga-tenaga pakar untuk dakwah kepada non-muslim. Bukan dakwah sesama Islam, tak, dakwah kepada non-muslim. Dia punya base dia di Besut Terengganu, tempat saya, tapi dia punya operasi dia seluruh negara insya-Allah. Dan saya akan ikhtiar selepas daripada ini supaya ada cawangan di bandar-bandar, di Kuala Lumpur sebagai contoh, Melaka, Pulau Pinang. Ini negeri Melaka, Pulau Pinang ini sangat parah masuk Kristian, ini sangat besar, lebih besar daripada Kuala Lumpur lagi. Ini benda yang sangat menyayat hati. Dan agama Kristian sekarang ini realiti agama ketiga dalam negara kita. Dia lebih ramai daripada agama Hindu sekarang ini. Pertama Islam, kedua Buddha, ketiga Kristian, keempat Hindu. Kristian ini Sabah dan Sarawak ramai mana. Hindu tak ada satu negeri. Ini kita kena ingat. Sekarang ini ditambah pula 32% daripada Kuala Lumpur, daripada mana. Dan sekiranya angka ini bertambah sebanyak 7% lagi, agama Kristian akan jadi agama kedua dalam negara. Sangat menakutkan. Bila dia jadi agama kedua, para hadirin sekalian kena ingat apa bahaya dia. Orang Cina waktu dia agama Buddha, dia tidak ganggu orang. Kerana sifat agama Buddha dia bertahan, dia tidak ada dakwah, dia tidak ada missionary. Bila dia Kristian, dia missionary. Dia akan bertembung dengan dakwah Islam. Sangat bahaya. Sebab itu dulu mana ada buat pesta rock. Sekarang dia buat pesta rock. Siapa yang buat? Siapa belakang dia? Kristian. Dia tak pernah minta secara terbuka untuk diterjemahkan kitab suci dia ini ke dalam bahasa Malaysia. Nak terjemahkan Allah, penggunaan kalimah Allah, tak pernah terbuka. Di Sabah dan Sarawak sebut dalam Dewan Negeri, Islam jangan mari sampaikan dakwah kepada orang Kristian di Sarawak. Dia berani. Sebab apa? Dia sudah jadi agama ketiga. Dan mereka ini missionary. Dia bertemu. Kalau Buddha, dia duduk je, dia duduk dalam ketik dia tak ambil endah dengan orang lain. Ini masalah dia. Jadi sebab itu penyelesaian dia, kita kena gerakkan dakwah kita, supaya kita boleh tarik orang Cina, orang India yang beragama Buddha, beragama Hindu ini, biar mereka masuk Islam. Dan ini tanggungjawab kita, kewajipan kita yang sememangnya terabai dalam negara kita. InsyaAllah saya harap hadirin dan hadirat tolong doa supaya usaha ini berjaya dengan baik, supaya bangunan ini cepat siap, dan insya-Allah kita sama-sama menyumbanglah. Saya rayu betul-betul sama-samalah sumbang untuk tujuan dakwah kepada non-muslim ini insya-Allah. Dan kepada penyumbang-penyumbang yang nak menyumbang, kita sediakan tabung. Pihak masjid sediakan tabung, ada 3, muslimat 1, muslimin ada 2. Yang ada belakang, kiri dan kanan itu boleh tolong masukkan. Dan kalau yang nak bagi dalam bentuk zakat, nak jumpa dengan saya pun alhamdulillah boleh, boleh insya-Allah. Dan saya ucap ribuan terima kasih. Dan penyumbang-penyumbang ini saya buat macam ni. Orang yang menyumbang, dia sumbang untuk keluarga dia apa. Di Besut saya mengajar 2 kali seminggu, dan orang yang dengar tu boleh tahanlah ramai, 500 kadang-kadang lebih. Setiap kali saya mengajar, saya akan buat tahlil, saya buat amalan-amalan, dan saya niat khusus untuk semua penderma. Dan amalan ini saya janjinya saya akan buat sampai saya mati, insya-Allah.
dan saya akan wasiat insya-Allah kepada orang lain bila siap komplek ini mesti kena buat amalan ini dan hadiahkan kepada semua penderma-penderma untuk membangunkan komplek ini. Insya-Allah kita akan buat supaya masing-masing ada kebajikan. Sahabat-sahabat bantu, kita juga kita buat amalan, kita bagi kepada semua yang menderma ini insya-Allah. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.